Baiklah, soalan seterusnya. Sebuah kenderaan bergerak dari pekan A ke pekan B. Selepas singgah di pekan B, kenderaan itu berpatah balik untuk pergi ke pekan X dengan laju 72 km sejam. Graf jarak masa di bawah menunjukkan keseluruhan perjalanan kenderaan itu. Untuk A, huraikan gerakan kenderaan itu dari pekan A ke pekan B. Jadi sebelum kita nak huraikan gerakan kenderaan tu dari pekan A ke pekan B, kita kena tahulah mana kita punya pekan A, mana kita punya pekan B dan juga pekan X. Mula-mula dia kata kenderaan bergerak dari pekan A ke pekan B. Jadi garis lurus kita yang pertama ni sebenarnya mewakili gerakan tersebut. Okey. Jadi mana kata kita punya titik dekat sini, ni kita punya pekan A. Okey, titik kita kat sini kita punya pekan B. Lepas sampai kat pekan B, dia singgah kejap. Okey, dia singgah untuk satu tempoh masa yang tertentu. Ni dia buat garis yang mendatar ni. Garis lurus yang mendatar ni. Okey, selama mana garis lurus yang mendatar ni menunjukkan kita duduk lagi dekat pekan B tu. Okey, titik ni pun kita punya pekan B lagi. Okey, lepas tu barulah kita berpatah balik ke pekan X. Kita patah balik ke pekan X. Jadi sini kita punya pekan X. Balik pada kehendak soalan. Untuk huraikan gerakan A ke B ni, cukup kamu cari dia punya tempoh masa, dia punya bacaan jarak dan dia punya bacaan laju. Okey, jadi daripada pekan A ke pekan B ni, kita tengok je lah garis lurus kita yang pertama ni, garis lurus yang menaik ni. Jadi garis lurus ni berada dari tempoh 0 hingga 2. Jadi 2 tolak 0 sama dengan 2. Mana kata ianya mengambil masa 2 minit lah daripada pekan A ke pekan B. Dari segi jarak pula, garis lurus ni berada dari 3 hingga 6. Okey, 6 tolak 3 sama dengan 3. Jadi jarak antara pekan A ke pekan B adalah 3 km. Untuk bacaan laju, kita gunakanlah rumus kecerunan yang Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tadi. Jadi dua koordinat yang kita perlukan adalah pada titik ni, iaitu 0, 3 dan juga di sini 2, 6. Jadi kecerunan dia akan jadi 6 tolak 3 per 2 tolak 0. 6 tolak 3 sama dengan 3, 2 tolak 0 sama dengan 2. Jadi 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. Makna kata laju kenderaan ni daripada pekan A ke pekan B adalah sama dengan 1.5 km per minit. Okey, jadi buatlah ayat yang elok sikit macam ni. Kenderaan itu mengambil masa 2 minit untuk menempuh perjalanan sejauh 3 km dengan memandu selaju 1.5 km per minit. Itu jawapan dia dalam kilometer per minit. Sebab graf kita pun dalam bacaan kilometer dan minit. Cuba kalau cikgu tanya kamu bacaan jawapan kita yang 1.5 tadi tu, cikgu nak bacaan dalam kilometer per jam. Apa jawapan kamu? Tulis jawapan kamu kat ruangan komen. Nanti kalau salah cikgu betulkan. Untuk yang B, hitung laju purata dalam kilometer per jam kenderaan itu bagi keseluruhan perjalanan. Jadi untuk keseluruhan perjalanan ni, kita akan tengok ketiga-tiga garis lurus ni. Rumus macam tadilah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kita cari dulu jumlah jarak untuk keseluruhan perjalanan ni. Untuk garis lurus yang pertama, jaraknya adalah dari 3 hingga 6. Makna kata 3 km. Okey, 6 tolak 3 kan 3 kan. Okey, 3 tambah dengan untuk garis lurus yang kedua ni tidak berlaku pertambahan jarak. Makna kata 0 lah jarak dia. Dan garis lurus yang terakhir ni dia tengok nak dapatkan bacaan jarak ni mesti kita pantulkan ke paksi Y, paksi jarak kita. So dia 6 dan 0. Makna kata 6 km lah. 6 tolak 0, 6 kan. Okey, untuk jumlah masa pula, keseluruhan perjalanan ni mengambil masa 10 minit. Okey, yang ni kilometer. Okey, 3 tambah 0 tambah 6 samalah juga dengan 9 km per 10 minit. Masalahnya adalah dia nak jawapan dalam kilometer per jam. Apa nak buat?
Kilometer ni jangan ubah lah sebab memang dia nak kilometer. Minit ni kita kena ubah kepada jam. Jadi minit nak ubah kepada jam, apa yang kita akan buat adalah bahagi dengan 60. Kenapa? Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okey. Jadi 10 bahagi dengan 60, kita akan dapat 0.1666 dan sama je lah, dia berlarutan. Jadi kita bundarkan kepada 4 titik perpuluhan, kita akan dapat 9 km per 0.1667 jam. Okey, 9 bahagi dengan 0.1667 samalah juga dengan 53.99 km per jam. Jadi inilah dia kita punya laju purata untuk keseluruhan perjalanan, iaitu 53.99 km per jam. Untuk yang C, dia minta kita hitung nilai T. Untuk dapatkan nilai T ni, kita akan pakai maklumat yang menyatakan selepas singgah di pekan B, kenderaan itu berpatah balik untuk pergi ke pekan X dengan laju 72 km per jam. Cumanya, maklumat yang dibagi ni adalah dalam kilometer per jam, sedangkan nilai T kita tu nanti adalah dalam minit. Jadi apa nak buat? Kita akan ubah 72 km per jam ni kepada bacaan dalam kilometer per minit. Sebagaimana bacaan untuk graf kita lah, kilometer dan juga minit. Jadi apa nak buat? 72 km per jam. Per jam maksud dia per 1 jam. Okey. Mandakan kita nak tukarkan jam kepada minit, jadi 1 jam ni darabkan dengan 60 minit, sebab 1 jam sama dengan 60 minit kan. Jadi dia akan jadi 72 km per 1/60 60 minit. Okey, tekan je kalkulator. 72 bahagi dengan 60, kita akan dapat 1.2 km per minit. Okey, sekarang kita dah ubah dah daripada 72 km per jam kepada 1.2 km per minit. Seterusnya apa nak buat? Kita akan cari kecerunan. Daripada garis lurus yang mana? Garis lurus yang ketiga ni, yang menurun ni. Sebab dia kata daripada pekan B patah balik ke pekan X. Ni pekan B kita patah balik ke pekan X. Jadi kita carilah kecerunan dia. Okay, koordinat untuk titik X ni adalah 10 sifar. Manakala untuk dekat B ni koordinat dia adalah T,6. Okay. Kenapa kecerunan? Sebab tadi kita dah bincang dah, laju untuk graf jarak masa adalah merujuk kepada kecerunan. Okay. 1.2 km per minit ni jangan lupa sebab nanti once kita dah cari kecerunan, kita akan samakan dengan 1.2. Okay, sebab apa? Sebab laju kan sama dengan kecerunan, kecerunan sama dengan laju. Okay. Rumus kecerunan kita adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, cikgu jadikan T6 ni sebagai cikgu punya X2 dan juga Y2, manakala cikgu punya koordinat sifar, koordinat 10 sifar sebagai X1 dan Y1. Maka dia akan jadi 6 tolak sifar per T tolak 10 akan sama dengan negatif 1.2. Okey. Kenapa negatif? Sebab graf ni, garis lurus ni dia menurun. Garis lurus yang menurun dia akan mempunyai kecerunan dengan nilai negatif. Okey. Masa disebut 72 km per jam ni, dia tak sebut negatif tu sebab bacaan akhir untuk laju, untuk luas, untuk isi padu, untuk perimeter takkanlah negatif kan. Kalau jawapan akhir tu kita dapat negatif, kita boleh abaikan negatif tu. Tapi itu untuk jawapan akhir. Sekarang ni kita tengah buat dia punya jalan kerja. Kalau jalan kerja, kita kena tunjukkan dia punya negatif tu. Okey, ingat asalnya adalah sebab garis lurus kita ni garis lurus yang menurun, kecerunan dia mesti negatif. Sebab tu cikgu tambahkan negatif 1.2. Okey. Jadi 6 tolak sifar sama dengan 6. T tolak 10 tak boleh buat apalah. T tolak 10 sama dengan negatif 1.2. Okey, T tolak 10 ni cikgu buat ke sana, maka dia akan jadi 6 sama dengan
negatif 1.2 darab dengan T tolak 10. Okay, jadi terkembangkan 6 sama dengan negatif 1.2T tambah, sebab negatif jumpa negatif jadi positif, 1.2 darab dengan 10 dia akan jadi 12. Okay, maka seterusnya dia akan jadi 1.2T sama dengan 12 tolak 6. 1.2T sama dengan 6. 12 tolak 6 kan 6 kan. Jadi nak dapatkan T ni 1.2 kita pindahkan. 6 bahagi 1.2 dia akan jadi 5. Jadi T sama dengan 5, iaitu 5 minit. Okay, macam biasalah, lepas dah dapat nilai T ni, kita tulislah kat sini. Okay, T ni sama dengan 5. Yang akhir sekali D, hitung tempoh masa dalam minit kenderaan itu singgah di pekan B. Jadi nilai T pun kita dah dapat, kita boleh straight away give the answer. Jadi singgah ataupun berhenti adalah benda yang sama. Okay, kita akan fokus kepada garis lurus yang mendata, yang mengufuk ni. Jadi garis lurus yang mendata ni ianya berada dari tempoh 2 hingga T. T kita sama dengan 5 lah. Jadi 5 tolak 2 sama dengan 3. Maka tempoh masa kenderaan itu singgah di pekan B adalah selama 3 minit. Itu sahaja, siap, selesai. Jadi itu je lah untuk video kita kali ni. Macam biasa, buat mereka yang belum subscribe dulu, tekan butang like. Nak komen boleh komen. Kalau ada soalan, tanya je dekat ruangan komen. Nanti kalau ada masa, cikgu jawab. Dan jangan lupa share lah, biar lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.